Kalau sudah bersedia, kita nak ketengahkan iaitu segmen yang diberi nama segmen Jejak Malam Seram. Selamat datang ke segmen Jejak Malam Seram, di mana kita berkongsi tempat-tempat seram di dunia, kejadian-kejadian misteri di dunia, dan apa jua yang pelik dan aneh dalam Jejak Malam Seram. Saudara, kali ini dalam rancangan Jejak Malam Seram, saya nak bercakap tentang sebuah pulau. Ya, sebuah pulau. Pulau yang dimaksudkan adalah Pulau Besar Melaka. Seperti yang tertera dalam gambar, ini adalah Pulau Besar Melaka. Dipenuhi dengan kehijauan dan ada bukit di tengah-tengah pulau ini. Pulau ini adalah sebuah resort. Resort peranginan dan juga mempunyai golf course. Golf course yang banyak dikunjungi oleh mereka yang berada dan kaya. Wow. Ini dia Pulau Besar Melaka. Tapi itu satu ketika dahulu. Satu ketika dahulu, lebih kurang 3 tahun, pulau ni menjadi tempat peranginan orang-orang kaya. Ya. Tapi sekarang Pulau Besar Melaka dah pun berbeza, saudara, daripada apa yang dimulakan dahulu. Banyak kisah tentang pulau ini, tapi saya sentuh yang ini dahululah. Anda dapat lihat, pulau ini sekarang, resort ini dah jadi sebuah resort yang terbengkalai. Seperti tertera dalam gambar yang saya paparkan. Kolam renang yang terbiar dari putih air jernih menjadi hijau. Inilah resort di Pulau Besar Melaka. Apa sebenarnya tentang Pulau Besar Melaka? Difahamkan, kalau datang ke Pulau Besar Melaka, akan ada satu peringatan di sebuah laman. Peringatan dia begini dalam bahasa Inggeris. Saya akan terjemahkan dalam bahasa Melayu sekejap lagi. On the highest peak of the island, there is a huge boulder split down the middle. It is called Batu Belah, split stone, and it is a favorite destination for local visitors. The locals see this island as holy. Ya, para penduduk yang menetap di Pulau Besar Melaka ni melihat Pulau Besar Melaka ni adalah sebagai sebuah pulau yang suci. Kenapa pulau ni dianggap sebagai pulau yang suci? Nanti akan saya terus dalami hal ini sebentar nanti. Para pengunjung dinasihati, visitors are advised to refrain from eating pork the night before their visit, as well as for the duration of their stay. They must also be on their best behaviour on the island. Message ini oleh Melaka Historic City Council. Saudara, pulau ini dikatakan, nasihat daripada Melaka Historic City Council, jangan makan daging babi 1 hari 1 malam sebelum pergi ke pulau ini, dan jangan memakan babi ketika berada dekat pulau ni. Kenapa agaknya? Ini kerana dekat pulau ni ada 2 agama yang menetap, rakyat yang 2 agama ni menetap dekat pulau ni. Rakyat Muslim dan juga mereka yang beragama Hindu. Kita pun tahu orang Islam tak makan babi, dan orang agama Hindu kebanyakannya juga tidak makan babi, adalah vegetarian, dan sebab itulah antara perkara yang dihalang. Tapi ramai yang menggunakan perkara ini sebagai helah. Oh bukan, pulau ni sebenarnya macam-macam helah diberikan. Menurut satu blog ni, di pulau ini
terdapat satu makam, saudara. Dekat pulau ni ada satu makam. Makam ni panjang. Makam ini dipercayai makam yang dimiliki oleh seorang. Ini saya tunjukkan gambar makamnya. Kejap. Ini gambar makamnya. Ya, kejap ya, biar saya. Ini gambar makamnya. Makam ini adalah makam yang paling panjang. Makam ini dikatakan dimiliki oleh seseorang yang bergelar Sultan Arifin Sheikh Ismail. Dan difahamkan makam ini, entah benar ataupun tidak, anda boleh rujuk pada pihak-pihak tertentu. Dikatakan makam ini Sultan Arifin, arwahnya Sultan Arifin Sheikh Ismail adalah keturunan paling rapat dengan junjungan Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ramai orang datang dekat pulau ni untuk buat sesuatu, saudara. Apa mereka akan buat dekat Pulau Besar Melaka? Anda cuba lihat gambar berikut ini. Gambar seterusnya ini adalah sebentar ya, yang ini. Gambar seterusnya ini adalah gambar amaran. Anda lihat betul-betul amaran apa yang diberikan. Saya akan zoom gambar ini supaya anda dapat lihat dengan lebih jelas lagi. Dalam gambar ini mengatakan, perhatian, dilarang melakukan amalan-amalan syirik dan kurafat di tempat ini. Memuja kubur, membakar colok, air penawar dari kubur dan yang seumpamanya. Ini adalah papan tanda yang dipasang dekat Pulau Besar Melaka. Sebab pulau ini sudah dijadikan tempat pulau orang minta macam-macam dekat kubur keramat ni, dan juga minta macam-macam dekat beberapa lagi tempat-tempat seperti dalam pulau ni ada perigi nenek kebayan. Dekat pulau ni ada perigi nenek kebayan. Kalau tak percaya, kita tanya dengan kita ikuti video berikut ini. Ini adalah sebuah rakaman video seorang penduduk yang menetap dekat pulau ini berkongsi tentang apa cerita di sebalik perigi nenek kebayan yang terletak di Pulau Melaka ini. Sekejap biar saya cari videonya. Tadi saya dah download sebenarnya. Bismillah. Okay. Video berkenaan dengan yang mana dia menggunakan ramai orang datang ke pulau ini sebagai tempat mereka untuk beli nombor 4D. Kalau anda ada lihat, dekat puncak pulau ni seperti dikatakan ada sebuah batu belah. Ini batu belah dia. Dekat batu belah ni anda dapat lihat orang tulis macam-macam tulisan, minta nombor ekor, minta nombor 4D, macam-macam benda yang ada. Dan ini antara satu lagi tempat dipanggil tempat keramat dekat Pulau Besar ni. Ramai yang datang. Ada yang tabur sirih, yang tabur bunga. Kemudian ada tulisan Datuk cucu tumpang tanya, boleh tak tolong cucu di sini, ingin ubah hidup cucu dari merana menjadi kaya. Itu antaranya. Saya tak nak baca menteri yang lebih panjang lagi. Batu belah. Dan saudara, ada juga keramat-keramat, kubur-kubur yang dihiasi dengan begitu cantik. Kalau datang sini, mintalah apa korang nak minta. Dapat lihat ada yang angkat tangan berdoa supaya diberikan kesenangan hidup depan kubur ini. Sebab itu ada papan tanda mengatakan jangan melakukan perkara yang kurafat. Saudara, dekat pulau ni ada papan tanda juga. Papan tanda penyedia khidmat baca doa. Kalau nak doa kekayaan, bayar 38 RM. Nampak seperti yang tertera dekat gambar anda ni. Itulah antara perkara yang pihak berkuasa cuba membasmikan, tetapi bukan begitu mudah. Amat sukar untuk pihak berkuasa mengambil langkah sebab setiap hari ada sebuah kubur ni dekat Pulau Besar Melaka ni, yang mana kubur dipanggil kubur 7 beradik, saudara. Kubur 7 beradik. Kubur ni juga sering kali dikunjungi oleh para pengunjung dalam dan luar negara. Kubur ini adalah kubur 7 beradik, dan difahamkan kubur ini telah pun dipindahkan ke tempat lain. Kubur dah dipindahkan ke tempat lain, tapi orang tetap datang ke tapak kubur lama untuk melakukan perkara syirik dan kurafat.
minta dapat jodoh, minta cepat kaya, minta kesihatan yang berpanjangan, baik dari penyakit. Itu antara perkara yang dibuat. Jadi banyak sebenarnya saya nak sentuh tentang pulau besar ni. Di lain kesempatan akan saya kongsi. Tapi itulah antara perkara yang terdapat dekat Pulau Misteri. Dan saya sebenarnya sedang cuba mencari video. Ini dia dah jumpa. Saya akan paparkan sedikit pada anda video daripada sebuah channel YouTube Tok Singa berkenaan dengan cerita di sebalik perigi Nenek Kebayan. Kalau sudah bersedia, kita ikuti sedikit saja penjelasan daripada penduduk tempatan. Dan ada seorang, saya rasa mungkin seorang tabligh ini telah pun berusaha terus membasmi perbuatan syirik yang terdapat dekat pulau ini. Kita ikuti videonya dan bolehlah anda beritahu ataupun anda tonton bersama-sama dengan saya Casey dalam video eksklusif Jejak Malam Seram. Okey, kita akan dengarkan kejap Saya pergi ke video minit. Okey. Sekarang ni tabligh ni sedang berusaha untuk membersihkan, tengok ni membersihkan. Tabligh ni sedang berusaha untuk membersihkan depan perigi Nenek Kebayan ni. Ada orang letak sirih, letak bunga untuk minta doa. Jadi tabligh ni sedang bersihkan dia tengah bersih, tendang-tendang, nampak? Sebab orang datang sini banyak buat benda-benda yang kurafat. Jadi tabligh kata tak boleh ni, tak boleh ni, semua kurafat ni. Dan selepas ni kita dengar sedikit penceritaan daripada penduduk tempatan berkenaan dengan kepercayaan kononnya dikaitkan dengan perigi Nenek Kebayan ini. Dan kalau ikut cerita orang Nenek Kebayan ni kenapa? Cerita Nenek Kebayan ni. Nenek Kebayan ni asalnya dia bangsa manusia yang hidup dekat di zaman yang memang asal daripada pulau besar lah. Okey. Lepas tu dia ada anak 2 orang. Dan anak dia ni lah yang duduk bersama dengan Nenek Kebayan lah. Okey. Dan Nenek Kebayan ni dia ada ilmu menongkat langit lah. Okey. Dan ramai orang-orang datang menjadi rujukan di masa dia untuk perubatan lah. Dan dia tu disanjung tinggi oleh orang-orang sebab atas ilmuwan duniawi dia lah. Dan dia sehinggakan satu peristiwa berlaku, anak dia bawa air dalam buyung, pecah. Dan buyung tu jatuh, dan daripada tapak buyung yang jatuh tu lah jadinya air mata air. Dan dari situlah tersebarnya berita air putih yang ada di Pulau Besar salah satunya. Dan di sinilah bermulanya orang lagi yakin tentang kuasa yang ada pada Nenek Kebayan tu lah. Jadi ada orang dia mati dibunuh ke ataupun dia mati macam mana? Dia sebenarnya bukan mati dibunuh, tetapi di sinilah asalnya orang meletakkan sebagai satu tanda yang kewujudan Nenek Kebayan tu adanya di sini. Dan mereka memuja lah Nenek Kebayan apabila ada hajat orang datang. Lepas tu diorang minta dengan Nenek Kebayan dan hajat-hajat mereka tu kebanyakannya tercapai lah. Tapi bukannya daripada kehendak Allah Ta'ala, tapi daripada murka Allah Ta'ala sebenarnya. Dan daripada situ mulut ke mulut daripada generasi ke generasi, dan benda tu bersebar serta alam Nusantara. Dan diyakini oleh ramai orang Melayu kita lah, daripada pelbagai bangsa lah, tak kira Melayu ke, orang yang Muslim ke, orang Jawa ke, orang Banjar ke, orang Bugis ke, ramai datang sini. Iaitu daripada Indonesia pun ada, daripada Singapura pun ada, daripada Brunei pun ada. Jadi itulah sedikit. Alhamdulillah tuan. Kita dah saya terpaksa hapuskan tempat-tempat macam ni tuan. Hapuskan tempat-tempat macam ni. Di sini dia orang ada ni, letak tanda sini. Tanda apa? Tanda ni dia orang letak dan atas niat. Lepas tu kemudian kain ni dia orang bawa balik lah. Sebagai berkat kadang-kadang untuk perniagaan, letak kat kedai. Supaya kedai dia ramai orang macam tu. Lepas tu kalau untuk rumah tangga tu berkat. Ikut pada niat-niat mereka lah. Kadang-kadang kita boleh jumpa kat sini siap dengan tulisan tangan. Doa-doa hajat-hajat mereka lah kepada Nenek Kebayan. Astagfirullahaladzim. Kadang-kadang kita ada jumpa juga kemenyan macam tu lah. Dia dalam bungkusan dia ada kemenyan.
Jadi saudara, Lain mang okey, lain mang. Okey. jadi saudara, itulah sedikit informasi berkenaan dengan cerita di sebalik tentang Pulau Besar. Nama dia Pulau Besar sebenarnya. Ya, nama tempat ini Pulau Besar. Tapi oleh kerana ia dekat dengan Melaka, 15 km jarak daripada Melaka. Dari Melaka pergi ke Mersing kalau tak silap, dekat situ ada satu jetty, ada bot. Naik bot tu akan ulang-alik setiap 45 minit. Dan dinasihatkan jangan bermalam, anda tidak dibenarkan bermalam lebih daripada 1 malam di pulau itu. Saya tak tahu apa sebabnya, tapi ini antara yang saya terbaca di internet. Dan saya nak cerita banyak pulau ni. Selain daripada makam, ya, ada juga agama Hindu. Mereka juga ada kepercayaan mereka yang melakukan dekat sana untuk cari jodoh. Macam-macam lagi lah. Jadi InsyaAllah di lain kesempatan akan saya sambung cerita tentang Pulau Besar ataupun Pulau Besar Melaka. Banyak. Terima kasih pada yang sarankan pada saya. Dan itulah antaranya. Sanggup pergi ke pulau ini dan untuk melakukan perkara-perkara yang dilarang, saudara. Terima kasih. Kita akan teruskan bersama dengan Jejak Malam Seram di episod berikutnya. Jejak Malam Seram. Selamat datang ke segmen Jejak Malam Seram di mana kita berkongsi tempat-tempat seram di dunia, kejadian-kejadian misteri di dunia dan apa jua yang pelik dan aneh dalam Jejak Malam Seram.